Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, sekarang ni kita tengah live dekat page Top Kondo KL, yang mana live ni merupakan live yang pertama yang saya buat. Inisiatif untuk nak bantu anda semua yang tengah tengok ni cara dan proses nak beli rumah dengan betul. So dalam video ataupun live kali ni, topik khas yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah proses untuk membeli rumah. So, rumah apa yang kita nak cakap pasal ni? Sebab rumah ni ada banyak jenis, betul tak? Kita ada Betul? rumah subsale, rumah baru dan rumah lelong. So, untuk live kali ni kita akan bincang tentang rumah baru ataupun rumah yang still dalam pembinaan. So, dengan saya ni ada kawan saya nama dia Asmida Rosli, yang mana dia akan share macam mana orang untuk beli rumah baru, sebab dia punya experience dalam bidang nak jual rumah baru ni sangat banyak. Okay, so saya minta dia untuk kenalkan diri dulu, siapa dia, kenapa dia cerita pasal benda ni, dan um, kenapa anda patut tahu pasal membeli rumah baru ni. Sebab kita dah counter macam-macam masalah bila orang tak tahu. So nak minta kawan saya ni untuk introduce dulu diri dia. Silakan. Okey, terima kasih Izul. Okey, tadi Izul kata minta saya introduce diri. Saya ni nama saya Asmida lah, Asmida Rusli. Jadi saya pun sama juga macam Izul. Kami ialah ejen hartanah lah yang berdaftar dengan board, maksudnya LPP EH ataupun nama panjang dia ialah Lembaga Perumahan Lembaga Lembaga Pentadbir Penilai Ejen Hartanah. Ya betul. Maksudnya itulah nama panjang dia. Apa benda lembaga ni, dia ialah satu badan yang jaga aktiviti ejen-ejen hartanah dekat Malaysia ni lah. Dan kami berdua sebenarnya berada dalam company yang sama sekarang, iaitu IQI Global. Okay, kenapa hari ni kita orang fokus tentang new development ataupun macam tadi Izo kata rumah baru, rumah yang masih under construction lah. Sebab sejak kami masuk daripada awal-awal bidang hartanah ni pun memang kami banyak fokus pada projek under construction ni lah. Jadi sebab tu mungkin lebih sesuai kalau kami kira daripada based on pengalaman yang kami dah ada sebelum ni, kami lebih sesuai untuk sangat sesuai lah untuk ceritakan kenapa macam mana proses nak beli rumah ni daripada awal sampai akhir. Macam tu Faham, lah. faham. So Asmida kat sini dah berapa lama dalam bidang hartanah ni untuk jual rumah baru? Ikutkan saya masuk pada saya join bidang hartanah pada hujung tahun 2018. Dan daripada awal saya masuk tu pun sampai sekarang tahun 2021 memang saya fokus 100% pada rumah baru lah. Jadi ikutkan pengalaman tu dah dalam 3 tahun, almost 3 tahun lah. Faham, faham. Hmm. So mungkin ada yang kat sini tak tahu apa rumah baru ni macam mana, rumah yang dah lama ni macam mana kan. Sebab saya faham kalau orang yang biasa tahu, dia punya nama subsale dengan under construction, dua jenis ni. So boleh tak bagi tahu apa beza subsale dengan under construction ataupun rumah baru? Boleh tak jelaskan dua-dua ni? Boleh, boleh. Soalan tu soalan yang sangat bagus lah. Sebab ramai orang bila contoh klien-klien kami bila dia approach kami, bila kami sebut tentang subsale, dia orang memang tak tahu apa benda subsale ni. Jadi yang pertama sekali anda kena tahulah beza antara subsale dengan rumah under construction. Rumah under construction ni maksudnya rumah yang baru developer nak naikkan lah. Maksudnya rumah tu masih lagi dalam pembinaan. Berbeza pula dengan rumah subsale. Rumah subsale ni basically kita panggil dia rumah secondary market ataupun basically rumah second hand lah, senang. Bahasa senangnya orang kata rumah second hand. Ataupun boleh faham juga rumah yang owner asal nak jual balik lah. Dia tak semestinya bila kita sebut subsale ni rumah second hand yang dah buruk, dah lama. Ada juga owner-owner rumah yang nak jual rumah yang masih lagi keadaan dia, kondisi rumah tu masih baik. Usually kalau macam baru 2-3 tahun tu memang rumah tu masih okey lah. Itu beza antara subsale dengan rumah under construction.
Oh, faham. So rumah subsil ni rumah yang dah siap, yang kita tengok depan mata, yang kalau perasan dekat depan pagar dia mesti ada banner kan untuk rumah Betul, betul, dijual. betul. Tu rumah subsil ni Rumah mesti fusil. kalau rumah ada construction ataupun rumah baru ni, rumah tu tak ada lagi kan tapi cuma ada iklan saja ataupun Betul, betul. iklan saja. So tu rumah Betul. barulah. So walaupun Kebanyakannya beli rumah baru, dia mhm, tak ada pembeli lah, tak ada pembeli lagi. Benda tu hak milik developer kan. betul. So Kiranya beli daripada developer lah. I see. So itulah beza dia. Betul, Okay. beza dia. Dan So kebanyakannya kalau uh, rasanya faktor utama, beza utama antara subsil dengan rumah under construction ni, kalau kita beli rumah under construction, kita kena tunggu rumah tu siap baru kita boleh pindah masuk lah. Contoh kalau macam kita beli rumah subsil ni, selepas dah settle semua pemindahan, proses pemindahan nama daripada owner asal kepada pembeli baru, boleh terus pindah masuk. Macam tu lah. oh, faham. Okey, sebenarnya tentang nak bincang pasal rumah ni besar tau skop dia. Macam-macam kita boleh cerita. Kalau Betul. ikutkan tak cukup lah 2 hari ke 3 hari untuk cerita pasal rumah baru ni. Cumanya untuk topik kali ni, kita nak fokus tentang bincang untuk proses untuk beli rumah baru. Macam mana daripada orang tu tak ada rumah, and then kita akan cerita proses dia sampai akhir, sampai dia ada rumah. So itulah kita nak cerita kat sekarang ni. Okay, so Betul. okay, soalan yang pertama yang saya nak tanya, Alright. kenapa kan rumah ni, kenapa rumah ni bila kita beli dia tak semudah yang macam kita beli gorong pisang ke, beli barang ke, Oh, boleh get to cut, kenapa dia susah sangat macam orang yang tahu? susah. Okay. Saya rasa, bukan saya, macam based on opinion saya lah. Sebagai orang, saya pun based on pengalaman saya hingga klien-klien sebelum ni, kebanyakannya orang ni dia takut sikit nak beli rumah. Sebab apa? Sebab dia tak tahu proses tu kan. Dan macam Izzul kata pun, nak beli rumah ni bukannya senang. Okay, kenapa dia tak senang? Sebabnya kita kena tahulah, yang pertama sekali rumah ni harga dia pun mahal. Okay, jadi bila harga dia mahal tu, itu dah satu komitmen yang besar lah. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, bila kita nak beli rumah ni, dia sebenarnya melibatkan banyak pihak. Okay, contohlah kalau macam tadi kita ambil rumah under construction kan. Okay, bila kita beli, okay, ada 3 pihak utama yang akan terlibat dalam pembelian rumah. Pertama sekali ialah pembeli lah. Pembeli tu yang pertama. Yang keduanya orang yang nak menjualkan tanah tu, which is developer ataupun pemaju lah. Okay, yang ketiga sekali, kalau pembeli dia membeli secara loan, okay, dan ada pihak yang finance pembelian dia kan, which is bank. Itu ialah pihak ketiga. Okay, jadi kalau tengok daripada sini ada 3 pihak kan, betul Izun? Betul. Bila melibatkan 3 pihak ni, maksudnya banyaklah proses-proses yang kita nak buat. Sebab daripada segi buyer dengan developer, kita kena ada perjanjian lain. Daripada bank yang financekan pembelian rumah tu dengan pembeli, dia ada perjanjian lain-lain. Jadi bila ada banyak perjanjian ni, perjanjian sana, perjanjian sini, bila kita nak buat semua perjanjian tu, sebenarnya banyaklah melibatkan banyaklah proses dia. So bila banyak proses tu yang jadi complicated sikit. Dia tak semudah macam kita pergi beli barang kat Shopee macam tadi Zul dia kata kan. Kalau kita nak beli barang kat Shopee tu, kita just pilih barang, lepas tu kita add to cart and then kita check out. And then barang tu dihantar ke kita. Macam tu je kan. Tapi sekarang ni dia tak macam tu. Sebab kalau kita beli rumah ni, nak kena pilih unit, nak kena booking, lepas tu ada perjanjian sana, ada perjanjian sini, lepas tu kena tunggu lagi rumah tu siap. Jadi proses dia complicated sikit, but then dengan ilmu yang betul, dengan bantuan daripada pihak-pihak developer, daripada ejen-ejen tanah yang terlibat dengan pembelian rumah tu, insyaAllah dia akan dipermudahkan lah macam tu. Oh, faham. So kalau kiranya kalau kita nak beli barang macam barang murah kan, barang pisang ke, beli barang dekat Tesco ke kan, kenapa tak ada perjanjian? Kenapa rumah ada perjanjian? Okay, macam tadi saya cakap, kalau nak beli rumah ni dia ialah lifetime commitment dan harga dia bukanlah murah. Okay, kenapa kita kena ada perjanjian? Sebab perjanjian ni yang akan dia satu, dia black and white kan. Maksudnya perjanjian tu dia melindungi hak-hak pembeli tu sendiri. Okay,
Itu melindungi hak. nanti kita orang akan terangkan lagi lah. Dan kenapa rumah apa nak beli makanan tak ada perjanjian? Sebab makanan tu murah je dan kita beli pun terus Hmm, makan. Tak betul. adalah, dia tak adalah so complicated macam kita beli rumah yang beratus-ratus ribu ni. Jadi Betul. kalau nak selamat pembelian tu kenalah ada perjanjian. Dan dalam perjanjian tu nanti adalah beberapa clause dia yang melindungi hak-hak pembeli, melindungi hak-hak developer dan pihak bank sebagainya lah. Oh, means kalau goreng pisang tu, contoh Hmm. goreng pisang tu, kita beli goreng pisang lah contoh kan. Kenapa Okay. goreng pisang tak tahu. Kita beli goreng pisang, kalau goreng pisang tu rosak ke, tak sedap ke, tak ada masalah sebab goreng pisang tu murah kan. So Betul. nothing to lose lah kat situ. Tapi kalau rumah ni sebabkan dia mahal, harga Okay. 200,000, 300,000 sampai kena ambil loan kan. So Betul. kalau rumah tu apa ni, owner dia tak bagi apa yang kita persetujui ataupun Betul. rumah baru tu lambat siap ke kan, mestilah kita rugi banyak kat situ. So kalau tak ada perjanjian, kita banyaklah kerugian kat situ. So Betul. pentinglah tu perjanjian. So means Betul. rumah ni dia ambil tempoh masa yang berapa lama kalau proses pembeli rumah ni? Maksudnya daripada awal ke ataupun tempoh construction? Okay. Daripada nak transfer nama je. Oh, Kalau transfer tempoh nama rumah saksil orang rumah tu saksil. rumah tu start booking berapa lama ambil masa? Okay, dia kita tengok itu lain cerita pula lah. Tapi untuk ringkaskan penceritaan ni, usually dia dalam 3 bulan ke 6 bulan. Oh, Tempoh 3 pemindahan bulan ke rumah 6 lah. bulan. Contoh kalau kita beli rumah subsil, okay, awak beli dengan satu owner ni. Lepas tu kita nak proses transfer nama tu, proses dia usually ambil masa dalam 3 bulan ke 6 bulan. Selepas tempoh tu habis, dah settle semua transfer name semua tu, dan baru kita akan dapat kunci dan kita boleh pindah masuk. Ini untuk rumah subsil lah. Oh, faham. So 3 Mm-mm. bulan kan, so lama lah kan. So maksudnya lama tu sebabkan kita nak settlekan dia punya perjanjian lah, settlekan dia Betul. punya proses lah tu yang menyebabkan lama. Okay, so kita Betul. dah settle bab satu. Okay, Mm-hmm. so soalan kedua saya nak tanya, Mm-hmm. okay, sebagai orang yang nak beli rumah pertama kan, ataupun siapa-siapa lah yang nak beli rumah, penting tak untuk dia tahu proses nak beli rumah tu? Penting Oh, tak pengetahuan untuk beli rumah tu ataupun tak penting pun? okay. Saya nak tanya Izul satu soalan lah. Kalau macam contoh awak sendiri nak beli rumah, awak nak tahu tak proses dia? Ataupun awak main beli je? Kalau saya macam Ha. ni, kalau saya ni tak tahu langsung pasal beli rumah, saya mencari ejen yang trusted ataupun dipercayai untuk Mhm. saya deal dengan dia. So kat situ walaupun saya tak tahu langsung, saya boleh je apa ni, um, trust kat dia, then anything nothing to worry lah kat situ. Sebab Okay. saya trust kat dia. Tu bagi Alright. saya lah. Okay, jawapan tu bagus. Nanti Kalau pendapat Cik Asmida pula. okay, saya nak ulas apa yang Izul cakap lah sebelum saya sharekan saya punya pendapat. Hmm. Kalau macam contoh, Izul ialah orang yang nak membeli rumah, tapi kita tak tahu apa-apa ni. Awak tak tahu apa-apa ni pasal nak beli rumah sebab tak pernah beli kan. Jadi betul lah, step tu memang betul. Kalau tak tahu apa-apa, kena cari ejen yang dapat membantu proses pembelian tu. Sebab macam tadi saya cakap, nak beli rumah ni dia banyak step. Dan kalau kita tak tahu apa-apa, kita main beli je, dia macam ibaratnya kita macam buat benda yang terburu-buru lah. Okay, jadi nak macam tadi kita cakap pun, kita nak melindungi kita punya proses transaction tu, kena ada berurusan dengan orang yang pakar dalam bidang ni. Okay, mana kita nak cari orang yang pakar, kena cari ejen lah. Ejen yang berdaftar dengan tadi kita orang kata LPPEH. Okay, tapi contohlah kalau macam katakan untuk secure lagi awak punya transaction tu, okay, katakanlah contoh awak nak beli rumah tapi awak tak dapat cari ejen. So untuk going back tu tadi kita nak cakap, nak make sure semua transaction tu smooth, nak make sure pembelian kita tu lengkap, betul, tak ada apa-apa yang kurang. Macam contoh kalau tersalah step ke, dia ada benda-benda yang macam tu, macam mungkin penalti yang kita kena bayar semua tu lah. Jadi sangat-sangat penting lah sebenarnya untuk sebelum awak beli rumah tu, kena tahu dulu step dia macam mana.
Daripada first sampailah rumah tu rumah tu siap. Okay, contohlah katakan kan, walaupun awak trust agent tu, but then tak salah pun kalau awak tahu prosesnya. Janganlah kita membuta-buta tuli percaya agent, sebab kadang-kadang um, ada juga kalau macam awak mencari, awak liaise dengan agent yang memang legit, insya-Allah lah transaction tu selamat. Tapi contohlah awak tiba-tiba terkontak dengan broker ke, ataupun mungkin bukan yang berdaftar ke. Jadi bila yang tak berdaftar ni, dia mungkin ada apa kau nak kata, khilaf sikit lah, mungkin ada uh, kurang sikit, takut ada yang sketchy kan. So kalau Oh. kita tahu proses tu secara jelas daripada awal sampai akhir, katakanlah tiba-tiba ada something wrong dengan transaction tu, so kita tahulah apa yang kita nak buat. Dan contoh kalau macam awak liaise dengan agent pun, agent suruh buat tu, suruh buat ni. Contoh agent kata pergi jumpa banker ni, apply loan, pergi sign SMP ni, tak adalah kita macam terpinga-pinga, kita tak tahu kan. Oh, main sign je. Tapi Oh, kalau faham, macam faham. tu kita ada ilmu, kita tahulah, oh orang agent tu suruh buat ni, kita tahu kenapa dia suruh buat ni. Banker suruh buat ni, kita tahu kenapa banker suruh buat ni. Tak adalah macam kita buat ikut je apa diorang cakap. Macam tu lah. Okay, so katakan orang yang nak beli rumah ni dia tak pernah beli rumah, tapi apa dia punya risiko paling tak selamat bagi dia kalau dia tak tahu proses beli rumah? Proses beli rumah, okay. Apa risiko yang paling buruk yang dia akan terjadi bila dia tak tahu beli rumah? Okay, pertama sekali kalau dia tak clear dengan proses tu, mungkin mungkin transaction tu tak habis. Contohnya nanti saya akan ceritakan lah ada step dia. Mula-mula apply loan, lepas tu kita akan sign SPA agreement semua kan. Tapi macam contoh klien saya sebelum ni, dia macam kurang pasti kan dengan proses tu. Lepas tu tak tengok-tengok, sebenarnya bila saya follow up dengan kes dia tak habis sign sampai ke loan agreement. Sebab kan klien pun tak tahu sebenarnya dia kena sign loan agreement, dan banker pun tak follow up. Bila saya follow up dengan kes tu, tengok dah settle ke belum, tengok proses ni tak habis lagi, so dia tergendala kat situ. Okay, contoh bila macam kat situ kan, dia tak sign loan agreement. Bila dia tak sign loan agreement, sebenarnya proses tu tak settle lagi, dan kes orang ni pula dia beli rumah under construction lah. Okay, bila dia beli rumah under construction ni, developer dia akan minta duit dengan banker untuk diorang menaikkan rumah tu. Okay, ni senang cerita lah, saya cerita secara simple. Okay, untuk dalam sepanjang tempoh construction progress tu, okay, developer akan claim duit daripada bank yang finance pembeli tadi tu lah. Okay, tapi macam contoh orang ni tadi, katakan nama dia Ali. Ali ni dia tak sign lagi loan agreement, maksudnya perjanjian antara dia dengan bank tu tak habis lagi. So bila perjanjian tu tak habis lagi, sebenarnya bank tu tak adalah perlu nak release duit bagi kat developer macam tu. Okay, bila bank tak bagi duit kat developer untuk menjalankan construction, okay, developer akan minta dekat buyer, okay, kenapa awak tak settlekan awak punya proses ni. Kalau macam contoh proses dia tak settle tapi developer dah nak start jalan, kat situ takut pembeli tu kena bayar charges. Macam tu lah. So ini antara charges tu, maksud saya penalti lah, sebab dia lambat. Sebab bila ya, Izzuan nak cakap apa? Sebabkan dia tak tahu dan dia tak lengkapkan proses beli rumah, so at the end of the day dia akan kena penalti kat dia. Betul, sebab macam tadilah developer nak jalankan rumah tapi dia lambat. Proses tu jadi lambat, tengok-tengok kita trace balik, salahnya kat sini. Bila salah kat sini, takut takut penalti tu perlu ditanggung oleh pembeli lah. Macam tu. So sangat-sangat penting, going back tu tadi, sangat-sangat penting walaupun anda liaise dengan agent ataupun liaise dengan developer, takut ada terlepas pandang macam ni, takut terlepas macam ni. Tengok kos penalti tu, charges tu kita yang kena. Macam tu lah. Tak nak benda tu terjadi. Okay, cantik. So actually apa yang saya cakap ni tentang proses beli rumah. So biasanya kalau anda yang tak biasa beli rumah ni, InsyaAllah kita akan bincang poin yang akan datang nanti, cara proses beli rumah under cost ni. So yang Azim dah cakap ni dia terlalu dalam sikit lah.
Ha, Okay, dalam lah. faham, nanti tak apa, kita akan explain lebih detail di masa akan datang lepas poin yang kelima nanti. So Hmm. lagi satu saya nak tambah lah, kenapa, apa risiko yang paling buruk bila kita tak tahu beli rumah adalah kos tu kita tak tahu berapa yang kita kena bayar. Contohnya kan, bila kita ikut je, kita ingatkan rumah semua free-free kan, kena bayar semua kan. Tapi bila kita tak, ejen tu tak bagi tahu berapa kos yang kena keluarkan, kita akan jadi terkejut nanti. Ni nak kena bayar ke ni? Contohnya MOT kan. MOT adalah cukai yang kena bayar bila nak transfer nama, bila rumah dah siap nanti. So bila orang tu dia tak aware pasal tu, dia akan terkejut. Sebab MOT ni kalau paling murah pun rumah 300,000 kena bayar 5,000 juga So kalau orang yang beli rumah 300,000, dia kena sediakan 5,000 untuk bayar MOT. So Betul. ada rumah yang ada kos, dia tak include dalam package untuk free, so dia nanti kena bayar. So pentingnya kita tahu proses beli rumah. So, paling penting kita kena tahu berapa duit kita kena keluar bila beli rumah tu lah. Betul. Betul. So penting lah bila kita nak beli rumah. So biasanya ejen yang bagus dia akan bagi tahu berapa kos yang kena keluar, apa proses-proses dia. So kena cari ejen yang trusted ataupun dipercayai. Okay, Betul. ataupun kalau dia tak tanya pun, awak kena tanya. Saya nak beli rumah ni, macam mana nak, apa proses dia, apa yang kena keluarkan duit. Okay. Betul. Itulah risiko dia, betul Izun. Saya setuju. Contoh kalau macam tadi awak tak tahu tentang proses kan. Tengok kita liaise dengan satu ejen ni, ejen tu tak bagi tahu pun. Tengok macam tadi Izun kata, at the end of the day kena bayar. Padahal awal-awal tu dia tak bagi tahu pun nak kena bayar. So kalau kita ada ilmu ni awal-awal, kita tahulah apa yang kita nak tanya dekat ejen tu nanti. Kita dah ready lah duit kita masa rumah tengah siap kan. Betul tak? Betul. Betul. Okay, so next soalan untuk proses nak beli rumah ni. Okay, saya tengok kan, saya pun sama saksikan benda ni. Ramai yang saya tengok anak muda ke dari umur 26 tahun ke 35 tahun masih tak ada rumah lagi. Tu yang saya nampak lah. Ada yang ada rumah tapi tak banyak. Okay. So adakah proses nak beli rumah ni sangat leceh sampai dia orang malas nak fikir, menyebabkan dia orang tak beli rumah sampai sekarang, ataupun dia orang masih menyewa sampai selama-lamanya? Apa pendapat Smida? Pendapat saya betul dan salah. Benda itulah. Sebab ada orang macam kalau betulnya betul lah dia nak beli rumah, dia niat nak beli rumah tapi sebab dia tak tahu tentang proses tu kan. Dan sebab dia tak mencari ilmunya, so dia jadi takut nak beli. Itu betul juga tu. Tapi bagi saya, kalau sebab rumah ni kan keperluan asas kan. Sebab kita nak berlindung. Jadi di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sangat-sangat penting untuk kita belajar lah. Dan contoh, kalau macam kita takut nak beli something kan, adakah selama-lamanya kita tak nak beli? Tak boleh jugalah macam tu. Jadi macam tu lah, betul salah juga. Tapi kalau betul tu maksudnya memanglah orang tu dia takut nak beli, sampai-sampai bila dia tak beli, dia nyewa je. Tapi kalau dia betul-betul serius nak beli, dia akan cari ilmu tu, dan proses tu walaupun sebenarnya agak complicated, tapi dengan ilmu yang betul, dengan bantuan daripada pihak-pihak yang berkenaan, insyaAllah akan dipermudahkan. Macam itulah. So actually nak beli rumah ni actually senang je tau. Betul, senang je sebenarnya. Senang je. Cuma kita tak biasa nak beli rumah. Macam saya pun dulu sebelum saya masuk dalam bidang tanah ni, ingat proses beli rumah ni sangat complicated tau. Sampai nak kena bermacam-macam step. Tapi bila kita tahu step yang betul, and then kita rasa benda tu tak berapa complicated pun. Rasa macam biasa je benda tu. So penting dia tahu. Ataupun kalau memang nak beli rumah, awak kena start dulu cari rumah. And then awak belajar dari situ. Tu paling bagus lah method untuk nak belajar macam nak beli rumah. Betul. Contoh kalau macam dah beli rumah pertama, dah tahu dah apa step-step dia. Next time nak beli rumah dah tak susah dah. Sebab kita dah tahu dah semua apa benda yang terlibat, apa benda proses dia, dah awal sampai akhir, kos-kos dia semua. Macam itulah. Macam saya pun sama juga. Saya pun walaupun belum ada rumah, tapi masa saya nak masuk bidang tanah ni kan baru first time nak jual tu kan. So saya pun masa tu tak tahu sangat nak proses beli rumah tu kan. So saya pun cari je pembeli, and then masa kita nak belajar tu, masa tu lah kita belajar. Dia akan step by step akan
cerita ataupun benda tu um, akan jadi kat kita lah. Contoh yang kita ikut je flow, contoh kita booking, lepas tu kita apply loan, dan kita ikut je apa yang lawyer tu cakap. So dari Betul. situ kita boleh tahu secara real life macam mana nak beli rumah. So tak perlu kita belajar ke apa ke, just beli je rumah. InsyaAllah Betul. boleh tahu nanti. Uh, tapi kena make sure betul-betul lah. Betul-betul serius. Jangan main-main. Lepas tu kena dapat bantuan yang betul lah. InsyaAllah akan dipermudahkan. Sebab senang je. Kalau susah sangat kan, cuba tanya kawan-kawan yang dah beli rumah ke, kalau tak tahu ada ejen kan, tak kena ejen. Cuba tanya kawan-kawan yang beli rumah, belajar daripada situ. Tak semestinya lah kalau macam awak nak beli rumah tapi awak takut kan nak deal dengan ejen kan, takut ejen ni push ke apa ke kan. Cuba tanya kawan-kawan yang dah beli rumah. Daripada situ pun at least kita dapatlah gambaran macam mana nak beli rumah ni. Betul. So the best experience is kita try je beli satu. So senang nak tahu nanti lah. So okay, faham pasal tu. And then kan Asyik dah cakap kan, ejen ni tipu lah kan, ejen ni dia banyak pau lah kan, pau 500 ke 600 ke kan. So benda tu sebenarnya stereotype bagi ejen, yang mana orang tak beli rumah dengan ejen ni sebab takut ejen tu tipu. Bukan tipu lah, dia macam dia pau pembeli tu. Contoh nak Pau kena pembeli. Contoh macam nak kena settlekan dokumen dia kena bayar RM50 ataupun nak kena bayar duit minyak dia kan. Padahal tak perlu pun benda tu, tak wajib pun bayar kat dia. Tapi kena pau. Tak, So macam benda tu tak betul langsung. So macam mana kita nak elakkan benda tu terjadi? Elakkan benda ni daripada terjadi. Okay. So kalau nak make sure tak adanya ejen-ejen buat benda yang tak baik macam ni, make sure awak bercari ejen yang berdaftar lah dengan tadi lembaga LPPH yang kami kata tadi. Kadang-kadang daftar pun buat je macam ni. Walaupun daftar pun buat juga. Macam ni tu. Okay. Kalau betul juga ejen tu buat macam tu, okay, boleh report ejen tu dengan badan LPPH lah. Sebab macam saya cakap tadi, badan LPPH ni dia mengelola segala aktiviti hartanah. Sepatutnya ejen-ejen yang berdaftar tak boleh dia buat benda ni sebab benda ni salah. Sebab kami bila kami berdaftar dengan ejen, kami ada code of conduct di mana cara kami serve client, macam mana kami nak jual rumah, macam mana kami nak advertise rumah, semuanya ada guidelines dan ada cara dia macam mana kami nak buat. Kalau sebenarnya kita orang macam buat benda-benda tak baik, contohlah macam tadi Izul kata, nak uruskan dokumen kena bayar minyak dia, nak ada kos-kos tambahan ke apa benda, belanja dia makan tu ikutkan macam atas courtesy masing-masing lah kan. Itu subjektif tu pembeli dan buyer lah. Dan sebenarnya ejen pun kadang-kadang dia sendiri yang belanja klien. Tapi daripada segi macam contoh nak uruskan tenancy agreement kena bayar dia lebih. Nak uruskan dokumen dia kena bayar dia ini sekian-sekian. Sebenarnya benda tu memang salah lah. Dan kalau ada ejen yang buat macam ni, maksudnya ejen tu memang melanggar undang-undang kami, code of conduct kami lah. Jadi kalau ada dapat yang ejen buat macam ni, first step terus berhentikan transaction awak dengan dia. Itu yang pertama sekali lah. Terus stop saya dengan dia. Okay. Betul, terus stop. Dan kalau macam contoh stop kalau ada contoh awak dah keluarkan any payment lah, contoh awak dah buat deposit dengan dia semua, kena check balik lah. Tapi kena check balik, takut kalau macam awak stop, if let's say ada black and white yang mengatakan kalau awak hentikan transaction tu duit awak kena ambil, ada penalty fee ke apa, kena check balik lah dekat situ. Tapi kalau tak ada proses-proses macam penalti ke apa, contoh macam sewa ke kan, sewa jarang lah ada benda-benda macam ni. So stopkan transaction dengan ejen ni, cari ejen yang lebih baik lah. Okay, itu yang pertama. Dan kemudian apa yang awak boleh buat, yang kedua, pergi ke website tadi, website lembaga pendilaian dan pentaksir ejen hartanah. Okay, pergi dekat website tu, cari nombor ejen tu. Kalau dia ada bagi business card, cari nombor dan number dia, nombor ejen tu lah. Dan daripada situ boleh report ejen yang buat salah ni. Tak boleh sebenarnya. Okay. So basically kalau ejen tu minta duit lebihan ke, jangan bayar. Sebab ejen tu sebenarnya bila dia dah beli rumah, dia
korang beli rumah kita, kita dah dapat payment daripada penjual rumah tu ataupun developer rumah tu. Developer tu yang bayar kat kita, bukan pembeli rumah beli dengan kita. So jangan risau. So kalau orang tu, ejen tu minta duit lebih ke, sepatutnya tak perlu lah benda tu, tak wajib pun. So awak kena tahu hak awak kat mana lah. Okay. Kena tahu benda tu. So settle kat situ. So and then saya nak bagi tahu, okay, so kita dah masuk bab pengenalan kan. So kita nak introduce kita punya Panjang main pengenalan. part kita. Bukan pengenalan lah, just nak bincang-bincang je lah kan. So bincang kan. kita nak masuk kepada topik utama kita, proses nak beli rumah. So boleh tak Asminda cerita macam mana kan untuk orang yang first time beli rumah kan, nak start beli rumah ataupun apa proses-proses yang dia kena ada bila beli rumah. Ini untuk rumah under construction kan? Betul Zul? Under construction. Under construction. Okey, contohlah yang paling penting berapa kos yang dia kena keluar bila beli rumah. Kos yang dia kena beli. Okey. Pertama sekali sebelum saya buka saya punya paper, saya nak contoh-contoh sikit lah. Pertama sekali kalau nak beli rumah, make sure you tahu kawasan mana awak nak beli dan make sure awak dapat bajet berapa yang awak nak lah. Okey, daripada situ apa yang awak boleh buat ialah awak cuba mungkin bila kita dah narrow down kita punya location yang kita nak beli, baru kita boleh cari rumah yang sesuai. Bila katakan awak dah liaise dengan agent and then awak dah cuba rumah yang memang awak berminat, betul-betul berminat nak belilah, dan baru berminat dengan layak beli rumah, betul tak? Dia kalau berminat je tapi kita punya kelayakan tak okey, tak jadi juga. Betul. Layak. Macam mana nak tahu layak ke tak? Itu kita boleh buat kelas another time. Kita buat FBB live another time. Ataupun cara lain boleh tanya ejen tu, boleh tak minta kirakan saya punya kelayakan. So kalau ejen tu tak tahu, salah lah tu. Sebab ejen kena tahu macam mana nak kira kelayakan buyer. Okay, so nanti kalau nak tahu macam mana nak kira, kita boleh buat kelas lain hari lah. Okay, so kita sekarang nak bincang macam mana proses dia je. So kita dah cari rumah yang betul-betul layak dengan kita. Macam mana daripada A sampai Z kita nak beli rumah tu. Okay, katakanlah saya, sebab kita cerita pasal rumah under construction kan, katakanlah saya ambil satu projek, nama projek tu projek X. Okay, katakan. Saya share screen ni Zul. Cuba masuk dulu. Sekejap Alamak, kejap ada hiccup sekejap. Nak buka saya punya contoh-contoh. Okey, tak apa. Take time sikit. Sebentar tu ada soalan ke? Sekejap ya. Alright. So kalau ada yang tengok ni, so kalau ada soalan tanya je. Then in the meantime nanti kita akan buat satu session lagi. Kita akan buat sesi soal jawab. Okay? Okay. Nampak tak saya punya screen? Nampak kan? Alright. Okay. Jadi katakanlah kita dah jumpa satu projek yang kita berminat nak belikan. Katakan projek tu nama dia projek X. Katakanlah. And then kita kena ambil satu harga lah. For simplicity sake saya ambil projek X, harga rumah tu ialah 300,000. Okay. Ni untuk contoh lah kan. Contoh. So katakan si orang ni nama dia Siti. Siti nak beli projek X. Apa yang Siti kena buat? Daripada first step dia nak beli rumah tu sampai rumah tu siap lah. Pertama kali, Siti tadi katakan dia deal dengan satu ejen lah, kata ejen Ali ke katakan. Ejen Ali. Alright, so ejen Ali ialah orang yang membantu pembelian Siti ni tadi. So pertama kali Siti tanya ejen Ali ni, Ali apa saya nak kena buat kan? So Ali pun akan advise Siti. Pertama kali apa first step lah. Kalau Siti berminat nak beli projek X, apa yang Siti kena buat ialah Siti kena booking rumah tu. Okay, ini memang step yang pertama. Mana-mana projek pun memang kena booking dulu. Kenapa kita nak booking tu? Izzul tahu tak rasa-rasa kenapa nak kena booking rumah? Okay, sebabkan kita nak lock unit tu. Sebab satu rumah kan ada banyak unit kan. Kita nak lock unit mana yang kita berminat. Betul. Contohlah si Siti ni dia minat
tingkat tinggi katakan kan. Sebab kalau usually under construction, tengoklah kalau kita beli rumah high rise, ada orang prefer tingkat tinggi, ada orang prefer tingkat rendah. So kalau macam CCT ni dia prefer tingkat tinggi, and then dia nak pilih lah unit tu. So that's why kita kena booking. Okay. Kalau tak So booking tak apa ke? Kita tak just booking. check loan dulu, lepas tu sign SMP terus ke baru bayar booking? Oh tak boleh, sebab Tak kalau boleh? ikutkan prosedur nak apply loan tu pun kena ada booking form. Sebab nanti Oh, bila kita nak apply loan nanti dia ada certain dokumen yang kita nak kena hantar, dan salah satunya ialah booking form, dan booking form tu kena dapat melalui proses booking tadi tu lah. okay, Okey. faham. Contoh tadi CCT ni dia minat unit tingkat tinggi kan. So CT ni pun pilihlah unit mana yang dia berkenan. So booking ni bila kita nak booking selalunya akan ada fee yang terlibat lah dalam proses booking tu, yang kita panggil booking fee. Booking fee. Okay. Booking fee ni pula dia tengok pada projek lain dia punya harga dia lah. Usually dia range dia dalam 500, 1000, 2000, tengoklah. Ada kalau macam contoh Siti ni kalau dia nak beli projek yang mahal-mahal sikit, contohnya macam 1 juta ke atas, kebanyakan projek mahal sikit ni dia punya booking fee dia pun tinggi sikit lah. Macam tu. So booking fee dia bergantung kat projek lah, kadang-kadang 500 lah, Betul. 1000 lah kan. Okay. Betul. Dia kan macam mana nak tahu berapa booking fee tu, kena tanya pada pihak yang berkenaan lah. Contoh kalau macam beli dengan developer, kena tanya developer berapa. Kalau kita liaise dengan ejen, tanya ejen berapa booking fee untuk rumah ni. Faham. Alright. So Teruskan. katakan okay, kalau Siti dah booking rumah tu, Siti boleh proceed kepada step. Tak dengar. Tak dengar? Ah, Dengar tak? okay, dah dengar. Dengar? Oh sorry. Tadi stop dekat mana yang tak dengar tu? Kat Apply loan. sini. Okay. Jadi bila Siti dah book rumah tu, okay, and then Siti dah isi booking form semua kan, okay, baru Siti proceed kepada next step yang kita panggil apply loan lah. Jadi macam contoh Siti ni dia nak beli rumah guna pinjaman, kita kena apply loan lah. Kalau macam contoh Siti ni dia ada duit yang banyak, dia nak beli by cash, dia tak payahlah melalui step nombor 2. Macam tu. Okay. So ni katakan ni dia beli rumah by loan lah kan. Okay, ni katakan dia beli rumah by loan. Okay, jadi ada beberapa dokumen lah yang Siti nak kena prepare bila dia nak apply loan ni. Sama juga Dokumen apa macam tu? kita. Apa dia? Dokumen apa tu? Dokumen apa tu? Lebih kurang je sama macam dokumen kita nak beli kereta, dokumen kita nak buat pinjaman semualah. Kalau Siti ni bekerja dengan kerajaan, usually bank akan minta payslip selama 3 bulan. Bukan kerajaan lah, kerajaan atau private. Maksudnya dia makan Cuba gaji. listkan apa dokumen yang biasa untuk orang swasta. Okay, untuk orang swasta maksudnya orang yang makan gaji lah. Makan gaji. Okay, jadi dokumen untuk orang yang makan gaji selalunya kita akan minta 3 bulan payslip. Payslip yang latest Okay. Sorry? 3 bulan payslip yang latest. Betul, yang latest. Okay. Latest lah. Yang terbaru sebab kita nak tengok situasi income dia yang paling latest. Bank nak tengok yang itu. Okay, kemudian kita nak kena tengok 3 bulan bank statement. Okay, kenapa dia minta bank statement agak-agak? Sebab nak tahu gaji dia masuk tak dalam bank statement. Betul. Dalam bank dia. Betul. Ataupun Contoh kalau gaji macam dia masuk tak dalam akaun dia ataupun duit tu dia dapat tak kan. Betul. Sebab ada contoh kes employer walaupun dia bagi payslip tapi dia tak bagi duit tu masuk dalam bank statement. Kadang-kadang ada bank yang ada employer yang bagi gaji by cash. Yang ni kebanyakannya bank dia susah sikit lah nak terima. Jadi sebab tu dia kena minta bank statement, dan bank statement yang kita bagi tu kena bank yang di mana gaji tu masuk dalam bank account tu lah. Contoh kalau macam Siti ni ada dua bank account, gaji dia masuk dalam Maybank tapi dia bagi CIMB, tu tak boleh terima lah sebab bank nak yang Maybank tadi yang mana gaji dia masuk dalam account tu. Okay? So bagi bank statement yang gaji dia masuk dalam account tu. Betul. Alright. So 3 bulan payslip, 3 bulan bank statement, lepas tu bank akan minta EA form. EA form tahun sebelumnya. Kalau ada bonus, kebanyakan bank dia akan minta 2 tahun lah. So this is 1 year or 2 year. Subjektif lah, tengok pada apa yang bank minta. Lepas tu bank akan minta EPF
statement. Okay, EPF statement. Yang last sekali selalunya bank yang kami minta ialah confirmation letter, surat pengesahan majikan lah, yang di mana mengatakan Siti bekerja dengan majikan itu. Confirmation Actually letter majikan. dalam banyak dokumen ni ada satu lagi yang tak masuk dalam sini. Agak apa? Saving. Contoh kalau Siti ni dia ada saving ASB ke, tabung haji ke, yang ni boleh masukkan lah. Ini supporting dokumen Supporting dokumen, betul. Tapi ada lagi kalau perasan kan, apa yang satu lagi tak lengkap? Apa lagi yang tak lengkap? Saya pun macam lupa. EPF statement. Apa lagi Zul? Ada tertinggal ke? Ada tinggal IC penting lah untuk tengok dia. Alright, saya lupa. Sorry, IC. IC tu sebenarnya penting sebenarnya. Minta maaf. Sebenarnya kita saya lupa sebab masa booking ni pun. Okay, sebab masa booking ni pun nak kena bagi IC. Saya terlupa kat situ. Alright, betul. Terima kasih Zul kena ingatkan saya. Alright. Jadi inilah dokumen-dokumen yang selalunya kita kena bagi dekat bank ke bila kita nak apply loan tu. Macam tu lah. Tapi biasanya tak semua kan benda ni kena bagi. Tak semua lah. Yang rasa macam tak, biasanya orang tak ada lah. Apa yang orang tak ada? Kadang-kadang orang tak ada yang ini, EA form ni. EA form. So tak ada EA form pun tak apa. Boleh je apply. Boleh je apply. EPF ni ada certain company dia tak carum, tapi bila tak carum ni susah sikit lah. So itu kena kita orang boleh bantu kemudian. Contoh macam orang yang mungkin makan gaji, orang yang buat bisnes, ataupun macam yang contoh dapat income by commission. Kebanyakannya dia tak ada benda ni lah, dia tak ada EPF statement, dia tak ada EA form. So ini dia ada special document yang kita nak kena bagi. Apa yang tak perlu pun sebenarnya. Yang ni pun jarang lah. Savings ni tak perlu pun. Tapi yang kebanyakannya yang ni wajib, ini wajib, ini pun wajib jugalah. IC copy wajib. Alright. So tu je dokumen yang kalau kita nak apply loan, ni je dokumen yang kita perlukan. Jadi kalau korang yang rasa macam banyak dokumen, boleh try yang minimum dulu. Bagi je dah apa yang ada kat kita. Tapi kalau nak strongkan dokumen tu ataupun nak strongkan apply loan, bagi EA form dengan saving tu boleh menguatkan kebaran kalian untuk loan approve lah. Kan? Sebab kalau ada saving ni lagi bagus. Betul. Ada saving. And then betul kan orang beli rumah kan tak ada apa-apa komitmen kan. So biasanya orang akan risau loan dia tak approve. Kan? Betul tak? Betul. So macam mana nak bagi benda tu? Nak bagi dia approve. Contoh kalau macam dia tak ada komitmen lagi. Ya, nak beli rumah tapi orang baru grade kan. Dia nak beli rumah. Alright, ini antara soalan yang kami selalu dapat lah. Contoh kalau macam orang yang record sikris dia bersih, dia boleh lepas ke tak lepas? Okay. Based on pengalaman kami, okay, kalau orang yang tak pernah ada lagi record ni, walaupun dia gaji dia besar tapi dia tak pernah buat berkomitmen langsung, scoring sikris dia still jatuh. Jadi untuk beli kereta, untuk kredit card tak ada masalah. Tapi untuk beli rumah, dia memang akan kacau lah. Basically cakap senang cerita, susah untuk dia lepas loan. Okay, jadi apa yang dia boleh buat? Okay, apa yang dia boleh buat ialah selalu apa yang kami advise, boleh start dengan apply credit card dahulu. Okay, credit card dahululah. Credit card ni sebab dia antara yang paling senang untuk bank approve. Jadi make sure bagi dokumen yang lebih kurang sama macam apa yang kami list ni. Lepas tu bila dah dapat credit card tu, guna secara berhemah lah. Jangan guna tak ingat dunia pula. Guna secara berhemah and then make sure bayar on time. Selepas beli something, selepas selepas guna credit card tu terus bayar. Okay, sebab apa kita buat macam ni? Sebab kita nak make sure, nak tunjukkan dekat bank kita punya disiplin dalam membayar hutang kita lah. Sebab kita tak ada komitmen besar lagi, kita tak ada hutang kereta, kita tak ada hutang personal loan ke apa ke kan. Easiest way ialah buat credit card sebab credit card pun paling senang untuk approve. Dan daripada situ
after dah guna tu terus bayar and then keep on doing this dalam masa 3 bulan. Contoh kalau macam orang yang uh, makan gaji ni 3 bulan je kan, so buat 3 bulan. Kalau untuk orang yang mungkin gaji dia tak fix ataupun dia makan bisnes ke apa ke kan, yang tu kena buat selama 6 bulan lah, sampai dah ada record tu dalam bank negara, dah ada dalam record Sikris, baru bank boleh tengok orang ni okey lah cara dia bayar kan, at least ada record tu. So basicnya kalau orang tu tak ada apa-apa komitmen, tak boleh beli rumah terus lah. Tu macam mana? Boleh, sebenarnya juga. boleh juga. Ada bank yang boleh approve. Tapi Kalau dia katakan dia tak nak apply credit card ke apa, dia nak terus beli rumah. boleh Sebab kalau sebenarnya. nak beli credit card kan, kena tunggu masa 3 bulan juga kan, tu lama juga kan. Betul, lama. Betul nak bagi dia terus beli rumah masa tu juga. Boleh sebenarnya, kita boleh tolong, tapi kena subject to bank punya approval lah. Boleh apply juga, and ada certain bank pun dia tak adalah ketat sangat, memang confirm tak dapat. Ada certain bank dia boleh bagi, tapi Contoh apa usually yang bagi, contoh bank apa kan, dia tak ketat sangat, yang dia boleh bagi kalau orang tu tak ada apa-apa komitmen. bank yang agak lenient, salah satunya yang paling popular ialah bank CIMB. Bank ni kalau kita bagi je, selalunya dia akan approve lah. Certain bank lain dia kena tengok subject to approval. Contoh macam saya pernah handle case RHB, pernah luluskan tapi dia rate dia mungkin tinggi sikit, instead of kalau macam orang yang Sikris dia dah okey, ataupun mungkin dia rendahkan sikit loan margin. Bila rendahkan sikit loan margin tu, dia mungkin kena keluarkan sikit down payment lah, macam tu. So biasanya kan, saya pun biasa jual rumah juga. Semuanya saya biasa buat yang kalau orang tu tak ada apa-apa komitmen, ni memang dia beli rumah, tak ada apa-apa komitmen langsung dekat dia punya Sikris. So biasanya saya akan apply dekat MBSB. Memang senang lah apply tu, orang yang baru grad ke tak ada apa-apa komitmen, boleh terus beli rumah and approve juga loan dia. So kalau katakan kat sini yang tak ada apa-apa komitmen and then nak beli rumah, boleh try dengan MBSB. Betul. Okay. So kita dah habis bab apa ni, apply loan. So apa next step? Okay. Lepas dah bagi dokumen ni, apa yang kena buat? Alright. So bila dah bagi dokumen ni, nanti banker akan uruskan kita punya application. So nanti banker akan tanyalah, banker akan tanya beberapa soalan juga. First mungkin dia akan tanya tentang income, dia akan tanya tentang majikan. Lepas tu banker akan minta isikan form application lah. Jadi tolong banker untuk sediakan semua-semua dokumen ni, dan banker akan tolong kita untuk apply lah. Usually kalau bank yang cepat, dia akan lulus dapat approval, and kalau Sikris semua okey, approval tu tak lama lah, mungkin dalam seminggu, 2 minggu, macam tu lah. So kalau macam contoh kita dah dapat approval, bank akan keluarkan letter offer, something yang kita panggil letter offer lah. Okay, letter offer ni menunjukkan kita punya loan tu dah approve, dan banker akan contact kita balik, contact pembeli balik. Contoh kat sini tadi Siti kan, so banker tadi dia akan contact balik Siti, mengatakan Siti, loan awak dah approve. Lepas tu tanyalah dekat banker ni, Siti tanyalah kat banker, oh dah approve alhamdulillah. Tanya dekat banker, loan saya approve untuk berapa tahun, loan saya punya loan margin berapa persen, dan berapa yang bank finance lah, dan berapa interest rate. Sebelum proceed dengan sign letter offer, make sure tahu dulu benda-benda ni sebelum sign terus. Cuba listkan apa yang kena take note bila loan dah approve. Kita biasa kan apply loan dengan banyak bank kan, so macam mana kita nak bezakan mana yang paling okey? Alright, so macam mana kita nak bezakan mana yang paling okey? Dia tengok pada beberapa benda lah. Pertama sekali tengok pada loan margin. Okay, kedua kena tengok pada interest rate. Alright. Lepas tu kena tengok pada tempoh pinjaman lah. Right. Loan margin tu apa? Saya tak tahu lah. Loan margin ni maksudnya berapa persen daripada harga rumah tu yang bank approve. Contoh tadi kan. Okay, contohlah saya buat kat bawah ni. Okay, contoh harga rumah RM 300,000 kan tadi. Okay, katakan kalau orang yang pertama kali beli rumah ataupun kali kedua dia beli rumah, first or second house, maximum bank boleh approve 90%. Okay,
Tapi kalau macam contoh orang yang pertama kali nak beli rumah, ada bank boleh approve 100% dulu lah. Ini kita panggil skim rumah pertama. Alright. Jadi sini yang tadi kalau saya masukkan kena bayar down payment sikit lah, mungkin dalam 10%. Kalau 100% dulu ni maksudnya dia fully finance 300k tadi lah. Macam tu. So bila kat sini tak perlu bayar any down payment. No down payment. So Down loan payment margin tu berapa loan yang bank bagi kat kita untuk beli rumah tu. betul. Betul. Okay, faham. Okay. So Dia interest effect rate pula macam mana? Apa impact tu? effect loan margin tu ialah sama ada kita kena bayar down payment atau tak lah. So kalau 100% loan tak payah bayar lah. Betul, tak payah bayar sebab kita memang fully pinjam ikut harga rumah. Kalau macam contoh tadi 90% loan, so lagi baki 10% tu bank tak finance kan. Jadi kena keluar daripada poket sendirilah. Macam tu. Right? So bila macam tadi Izzul ada tanya bila nak compare contoh kalau macam ada lebih daripada satu bank yang approve, nak compare mana yang lagi baik, inilah benda faktor-faktor dia. Dan kalau macam contoh satu bank approve 90%, satu bank lagi approve 100%. Okay, mana yang kita nak pilih? Bergantung pada pembeli sendirilah. Kita tak kata for sure ambil 100% loan sebab tak kena keluarkan down payment, yang ni lagi bagus. Kalau macam contoh buyer tu prefer 90% sebab lower installment dan proceed with 90% lah, macam tu. Okay. Faham. Okay. Lepas tu tadi apa Izzul tanya pasal interest rate. Okay, so basically interest rate ni kita tahulah kan. Kita takkan pilih yang paling tinggi kan. Kita pilih yang paling rendah. So biasanya untuk sekarang ni current rate berapa yang agak-agak paling reasonable untuk ambil? Okay, reasonable. Dia tengok pada harga rumah juga sebenarnya. Kalau macam contoh kita ambil rumah harga 300,000, rate yang normal kami guna sekarang ialah 3.2%. Tapi ada juga bank yang boleh bagi lebih rendah daripada ni. Even lower than 3% pun ada jugalah. Tapi kenapa kami guna 3.2% sebab ini yang normal sekarang. Yang normal sekarang. Right? So dapat lagi rendah lagi bagus lah. Kan? Betul. Lagi rendah lagi bagus. Sebab apa lagi rendah lagi bagus? Sebab nanti kita punya installment bulanan tu akan lagi kurang lah. Macam tu. Okay, faham. Okay. Dan last sekali ialah tempoh pinjaman yang bank approve. Okay, untuk pengetahuan semua, maksimum mana-mana bank yang bank boleh approve ialah selama 35 tahun. Maksimum. Okay. Ni kena tengok pada umur jugalah. Dan ini sebenarnya tak boleh lebih. Umur pembeli tu selama dia buat pinjaman tu, umur dia tak boleh melebihi daripada 70 tahun. Macam mana maksud dia umur 70 tahun tu? Okay, not more than, saya tulis dulu. 70 years old. Okay, contoh, okay, macam mana nak terangkan? Kita buat pinjaman pada, okay, contohlah sesiapa yang buat pinjaman, okay, katakan Siti lah, Siti. Siti tak boleh, bank bila dia nak approve loan dia, umur Siti maksimum sampai tempoh dia boleh buat pinjaman tu pada umur dia 70 tahun. Okay, 70 tahun lah. Katakan Siti ni pada masa tu umur dia 50 tahun. 50 tahun. Jadi katakanlah Siti ni umur dia 50 tahun. Dia nak beli rumah pada umur dia 50 tahun. Tapi bank tadi boleh approve sampai bank tu hanya benarkan dia buat pinjaman sampai dia umur 70 tahun saja. Ini sebab batuk umur lah. Logically orang yang lebih daripada 70 tahun dah tak ada income, dah tak ada pendapatan. Sebab tu maksimum dia boleh buat loan sampai situ je. Okay. Tapi okay, contoh macam tadi Siti tu umur ni 50 tapi bank boleh maksimum loan dia boleh buat sampai 70 je kan. Okay, jadi instead of ikutkan baki dia tu 70 tolak 50 ada 20 tahun je kan. Okay, walaupun tadi kita orang kata maksimum 35 tahun sebenarnya boleh pinjam, tapi sebab Siti ni umur dia dah 50 dan bank hanya boleh benarkan 20 tahun sajalah pinjam. Sebab tu maksud dia umur dia 50 sampai 70 tahun, 20 tahun je lah boleh 20 tahun boleh apply loan. Sebab dia tengok mana yang lagi rendah lah, tengok patut umur juga. Umur. Okay. Kalau macam contoh umur dia tidak membenarkan dia meminjam lebih daripada meminjam lebih daripada yang mana dia boleh pinjam, so tak boleh lah. Contoh kat sini maksimum 70 tolak 50 20 tahun, walaupun ikutkan maksimum 35 tahun tapi dia tak boleh lah sebab maksimum dia boleh buat 20 tahun saja. Jelas ke? Jelas, tapi kan kalau saya umur 30 kan, nak buat loan 10 tahun je boleh tak? 10 tahun. Sebab sebenarnya 35 tahun ni panjang. Boleh. Boleh tak nak kepada 10 tahun saja?
boleh cakap dengan bank lah, saya tak nak buat pinjaman panjang, saya nak buat pinjaman tempoh pendek. Tapi bila awak pendekkan tempoh pinjaman, installment tu memang akan lebih tinggi lah. Sebab Sebab itulah kita dia kurangkan. panjangkan kan. Kenapa kita panjangkan tu, sebab kenapa orang kata nak tenure panjang, sebab kita nak installment kita rendah. Dan sebab tu orang kata lebih baik beli rumah pada umur yang muda. Sebab kalau kita beli rumah masa kita dah tua nanti, tempoh pinjaman yang kat sini ni tadi akan pendek. Bila pendek tempoh pinjaman tu, maka installment kita bulanan tu tinggi macam tu. Okay, faham. So biasanya standard lah kan beli rumah ni tenure ataupun tempoh pinjaman sampai 35 tahun kan. So Betul, memang ni standard lah. normal case lah. Ni Okay. normal lah. Normal. Alright. So contoh tadi kalau Izzul kata dia nak beli rumah pada umur 30 tahun. So 70 tolak 30, 40 tahun betul? Okay. So dia boleh pinjam 40 tahun ke 35 tahun? 35 je lah sebab maximum 35. Betul. Ikut polisi bank sebenarnya. Ada je sampai 40 tahun. Okay. So habis bab nak menilai mana bank yang okey, tekan lah kan. Kita pilih CIMB sebab CIMB okey dia punya offer. So kita sign lah dengan CIMB betul tak? Betul. Okay. Lepas So tu nak sign lah letter offer ni. Bila kita dah sign letter offer dengan bank pilihan kita, kita akan proceed dengan step ke-3, iaitu sign SMP agreement. Alright. Okay. Yang tadi ni letter offer ni ialah surat tawaran daripada bank lah, untuk mengatakan kita punya loan tu dah approve dan kita berminat untuk guna bank ni untuk finance kita punya pembelian. Okay, bila dah dapat letter offer, dah sign letter offer dengan bank, ambil letter offer tu, hantarkan kepada lawyer developer. Sebab sekarang kita cerita pasal rumah baru kan. Hantarkan letter offer tu kepada lawyer developer dan lawyer akan prepare SMP agreement lah. Okay, apa benda SMP agreement ni? SMP agreement ni nama panjang dia ialah Sales and Purchase Agreement, ataupun bahasa Melayu dia perjanjian jual beli lah. Okay, ni perjanjian yang pertama kita akan ada bila kita beli rumah. Okay, perjanjian ni dia melibatkan dua pihak, which is developer, pemaju dan pembeli. Okay, ini perjanjian yang pertama. Nama panjang dia tadi Sales and Purchase Agreement lah, kita panggil SMP Agreement. Okay, jadi macam tadi, bawa letter offer kepada lawyer prepare SMP agreement and then buyer sign lah. Buyer sign SMP agreement ni. So biasanya dalam SMP agreement ni ada apa? Okay, dalam SMP agreement ni dia akan terangkan semua details tentang rumah tu. Contoh nanti dalam SMP agreement tu dia akan tunjuk lah, kalau contoh awak beli rumah high rise, dia akan tunjuk lah rumah tu dekat mana, tingkat berapa. Lepas tu dia akan tunjukkan layout rumah macam mana. Kalau rumah landed pula, dia beli rumah landed, dia akan tunjukkan lah sisi bangunan rumah tu macam mana, design rumah tu macam mana, floor plan semua kan. Dan selain daripada tu, dia akan terangkan jugalah benda-benda lain yang Kabi kata tadi pada awal tu, mana-mana clause-clause yang melindungi hak-hak pembeli lah. Contohnya yang pertama nanti dia akan terangkan lah proses pembelian tu dia akan jalan selama berapa tahun, construction daripada developer berapa tahun. Okay, lepas tu dalam tu juga ada something yang kita panggil third schedule. Third schedule ni special untuk orang yang nak beli rumah under construction saja. Dalam schedule tu dia akan terangkan schedule pembinaan lah, daripada first step sampai habis. Dan daripada situ dia akan buat macam estimation bila rumah tu siap lah. Macam tu. Faham. So basically SMP agreement ni senang cakap everything tentang rumah tu dalam tu ada. So kita kena teliti betul-betul bila sign tu, kita kena tengok ni okey ke tak, ada salah ke tak kan. Sebab basically ada developer yang salah tulis ke, kena betulkan kat situ. So basically semua yang apa tentang rumah tu semua ada kat situ lah. Betul. Okay. Faham. Kalau macam tadi Zul kata sebelum masa nak sign tu, kalau ada apa-apa nak tanya lawyer, tanya pada lawyer lah. Sebab lawyer yang akan terangkan apa benda yang dalam SMP agreement ni. Dan if anything macam tak clear ke, rasa nak tanya lawyer, boleh tanya pada lawyer lah. Tapi semua benda-benda yang katakan, contoh kemudian ada any issues with your transaction, pembelian rumah tu, semua akan refer balik pada SMP agreement ni lah. Okay, faham. Okay. So basically yang adanya Asmi dah cakap klausa-klausa tu sebenarnya do and don'ts kan. Apa yang
pembeli tu tak boleh buat kat situ apa yang Betul. maju tak boleh buat kan. Contoh macam Betul. ada juga mengatakan kalau duduk rumah ni tak boleh bela pets ataupun binatang Ha, peliharaan kan. Contoh betul. lah. So Benda-benda itulah macam tu lah. kausa dia, awak kena ikut. Okay, Mm-mm. Mm-mm. teruskan. Okay. So bila kita dah sign SMP agreement ni, maksudnya Siti tadi, Siti yang beli rumah ni, bila Siti dah sign SMP agreement, maksudnya Siti dah bersetuju untuk komit membeli rumah tu lah, macam tu. Okay. Okay. Jadi bila Siti dah sign SMP agreement, next step ialah Siti kena sign loan agreement pula lah. Oh, Okay. Agak-agak boleh agak tak loan agreement ni apa benda? Ini perjanjian kedua lah. Kalau tadi SMP agreement, sales and purchase agreement, loan agreement ni self-explanatory jugalah. Maksudnya dia perjanjian antara pembeli dan bank. oh, so memang ambil loan besar ni pun memang kena ada agreement juga kan. Betul. Hmm. Betul. Okay. Jadi ini ialah perjanjian yang kedua lah. Macam tadi saya ada kata kan, ada pembeli tu tak sign loan agreement. Inilah dia tak habis, dia buat sampai sini je. Okay. So bila ikutkan kena buat sampai habis. Okay. Perjanjian loan agreement ni pula mengikat buyer dengan bank. Okay, dia berbeza sikit lah. So sama juga macam SMP agreement tu, dalam loan agreement dia akan mengatakan dia akan ada benda yang sama jugalah, kata pembeli beli rumah sekian. So make sure benda tu sama dengan letter offer. Sebab ada juga kes saya pernah dapat sebelum ni, letter offer kadang-kadang dia tak tally dengan SMP agreement. Bila tak tally ni jadi isu sikit lah. Usually kena keluarkan letter offer baru ke ataupun kena keluarkan loan agreement baru ke. Faham. So biasanya loan agreement ni sama je macam SMP, cuma dia nak ikat agreement tu kan, so kena sign lah. Dalam loan agreement ni pula usually akan cakap lah pembelian tu berapa tahun. Sama jugalah benda-benda yang ni tadi. Cuma yang ini dia lebih kepada rumah. Tapi yang loan agreement ni dia lebih kepada perjanjian financing antara bank tu lah. So dia akan cerita macam tadi lah, tempoh pinjaman berapa tahun, interest rate berapa tahun, lepas tu apa tadi, loan margin berapa, semualah. Lepas tu satu benda yang saya nak cerita lah, make sure dalam loan agreement ni dia ada juga something yang kita panggil tempoh ikatan, di mana sepanjang tempoh ni kalau ada bahasa Inggeris saya lupa lah, tapi ada something tu lah kita panggil, kalau ada benda tu maksudnya kita tak boleh buat settlement loan sepanjang tempoh tu masih ada. Oh, okay, nama dia lock-in period. Lock-in period lah. Terima kasih Zul. Lock-in period. Okay. Alright. So lock-in period tu apa? Lock-in period tu kalau saya pernah cakap ni. Lock-in period tu tadi contoh kalau bank kata lock-in period selama 5 tahun atau 10 tahun. Maksudnya katakanlah Siti tu tadi dia ada cash reserve. Tiba-tiba dia rasa tak nak lah buat loan lagi, nak settlekan loan dia kan. Lepas dia tengok balik pada loan agreement. Kalau dalam loan agreement kata ada lock-in period, maksudnya contoh tadi lock-in period selama tempoh 5 tahun. Maksudnya the first 5 years Siti buat perjanjian dengan bank, Siti tak boleh buat settlement walaupun dia ada cash. Habis lock-in period tu baru dia boleh bayar, dia boleh settlekan loan dia tu. Saya rasa kenapa bank buat macam tu, kenapa tak macam bayar je loan dia. Tahu tak sebab kenapa? Ini bank, sebab bank nak buat duit. Bank nak buat duit je. So dia tak kalau nak. orang bayar awal nanti tak dapat banyak untung kan? Betul. Sebab tu ada something yang kita panggil lock-in period lah. Lock-in period ni tak semua bank ada bank yang tak ada. Okay. So continue balik. Bila dia dah sign loan agreement, bila dah sign SMP agreement, that means dah settle dah site Siti. Seterusnya ialah site developer pula. Okay. Jadi contoh bila dia dah sign agreement, Siti tunggu je lah construction sampai rumah tu siap. So biasanya bila construction ni kan, biasanya orang risau, adakah dia kena bayar rumah tu dah siap ataupun rumah tu tak siap pun kena bayar juga? Macam mana? Kita terangkan. Kalau rumah under construction dia kena bayar juga selepas dia sign loan agreement tu, tapi dia bayar ikut pada progress payment. Bayar progress payment. Contohnya kalau
installment dia 1,000, so tak payah bayar 1,000 lagi kan? Betul tak? Betul. Dia macam ni contohlah Siti beli pada tahun 2021. Okay, ni Siti beli. Construction kebanyakannya selama ikutkan rumah heres lebih dalam 36 bulan. Ini akan ada dalam HTA lah. So 36 bulan that means 3 tahun kan? 3 tahun. Jadi Siti beli pada tahun 2021, rumah siap pada tahun 2024. Okay. Tapi Siti punya pinjaman selama 35 tahun lah katakan kan. Jadi pinjaman Siti berakhir pada 2056. Okay. Kan tadi Izul tanya masa rumah tu tengah construction kena bayar ke? Saya cakap kena bayar. Kita panggil progress payment lah. So sini ialah tempoh progress payment sepanjang construction lah. Construction. Okay, faham. Okay. Katakan Siti ni installment dia tadi berapa? Installment dia 1,000. Katakanlah 1,000 sebulan. Okay. Sini pula ialah tempoh. Sini pula ialah tempoh rumah tu dah siap kan. 2020 rumah dah siap. So sini dia dah pindah masuk. Tinggal. Okay. Ikutkan sampai sini baru Siti kena bayar full 100% 1,000 installment tu lah. Sepanjang dekat sini, tempohnya sini, Siti just bayar progress payment saja. Progress payment ni sebenarnya bayar interest saja dekat bank. Okay, dan berapa banyak dia kena bayar setiap bulan tu, bukan dia bayar full 1,000 ni, dia bayar ikut pada construction progress pada bulan tu. Contoh lah Izzul kan, bulan tu construction progress pada 10%. 10% progress So berapa banyak Siti kena bayar pada bulan tu, sebenarnya 10% from RM1,000. So 100 sahajalah contoh. So means kalau rumah tu baru naik 10%, contoh macam baru naik tiang ke, baru naik foundation ke kan, tu 10%, so dia maksudnya kena bayar RM100 je lah sebulan. Betul. Okay. Kemudian kalau next dia dah siap lagi, dia pergi kepada next stage 20%, bulan tu Siti kena bayar lebih sikit lah. 20% from RM1,000. So RM200. Dan seterusnya. Dia akan slowly naik lah sebenarnya. Dia akan approaching kepada RM1,000 tu. Sepanjang 3 tahun. So sepanjang rumah tu makin lama makin siap, so maksudnya progress payment dia akan meningkat juga kan? Betul. Sampai 1,000. Okay, faham? Betul. Sampai rumah siap. Okay. Betul. Okay. Jadi tempoh ni sebenarnya Siti tak bayar full pun. Ni bayar ikut stage. Clear tak? So far clear. Okay, so lepas siap tu apa akan jadi? Okay, lepas siap, katakan construction dah siap selama 3 tahun kan. Okay, sekejap ni step nombor berapa? Step nombor 6. Okay, bila dah siap, bila rumah dah siap, kita bolehlah ambil kunci dan kita bagi vacant possession lah. I see. Okay, sampai step sini Siti dah boleh masuk dalam rumah tu lah. Siti dah boleh pindah masuk. So sampai proses yang pertama. So kiranya apa yang kita cerita ni panjang jugalah kan, proses nak beli rumah. Panjang juga Okay. Sebenarnya yang pentingnya sampai sini je. Sebab yang selebihnya ini kena kerja developer lah. Okay. So biasanya kan biasanya kalau kan katakan developer tu janji siap pada tahun 2024 September. Tapi katakan kalau nak zoom jauh-jauh kalau katakan tiba-tiba pemaju tu dia tak siap on the time yang dia nak janji. Contoh dia siap bukan tahun 2024, tahun siap lambat 5 bulan ke 6 bulan macam tu. So maksudnya ada tak macam developer kena bertanggungjawab ke ataupun apa yang terjadi sekarang ni? Okay. So contohnya kalau kes rumah lambat siap lah Izul. Lambat dia siap. Lambat sikit daripada dia punya estimated time. Contoh macam kes rumah yang Siti beli ni, dia estimate siap pada tahun 2024 kan. Tapi dia lambat 5 bulan lah. Mungkin 2025. Tapi lambat 5 bulan lah sini. 5 months delay. Lagi kan sekarang COVID kan, lepas tu macam
Construction dia kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, kan mesti siap lambat kan. Betul. Okey. Jadi kalau mana ada kes lambat sikit siap ni, sebenarnya jangan risau sebab dalam SMP agreement ada klausa juga macam kita kata tadi yang mana mengatakan kalau developer lambat deliver rumah tu kepada pembeli, developer kena bayar ganti rugi kepada pembeli lah, kepada Siti ni tadi. Kena bayar compensation sebenarnya. Dan benda ni kita panggil LAD ataupun late accident damages. Itu nama panjang dia lah. Cuba Basically tulis, saya tak ni lah, saya tak nampak. okay, sekejap. Contoh delay kan. Delay. Okay, compensation. Developer akan bayar compensation. Compensation dekat City. Something yang kita panggil LAD ataupun late accident damages. Okay, apa benda yang saya masukkan dengan benda ni basically sebenarnya compensation lah. Developer kena bayar. Dalam SCP agreement akan ada klausa mengatakan kena buat benda ni. Contoh tadi Izul kata developer lambat bayar, lambat deliver selama 5 bulan. Okay. Usually kalau macam apa yang kita masukkan dengan late accident damages ni, developer akan bayar secara bentuk mata wang lah dekat pembeli lepas rumah tu dah siap. Mata wang kripto ke mata wang RM ke mana? RM. RM, Duit okey. lah, duit lah. Okay, RM. Lawak pula kripto. Okay, so bila kata contoh rumah tu dah deliver, okay, kita boleh identify lah, lambat berapa lama. Lepas tu going back tu dalam klausa SMP agreement tu, dia ada mengatakan klausa LAD ni kan, sebenarnya developer kena bayar ikut pada tempoh berapa lama dia delay. Contoh macam tadi 5 bulan kan, and then dia akan ada interest sekali lah. Developer still kena tengok berapa bulan dan dia kena bayar interest selama mana rumah tu di delay. Contoh lah, nanti saya akan tunjuk kiraan dia. Sekejap. Nak tunjuk kiraan sekali ke Izul? So maksudnya kan, kalau katakan rumah tu kena siap dulu baru developer akan bayar, ataupun setiap bulan yang developer lambat dia akan bayar setiap bulan ke macam mana? Ikutkan pengiraan, dia tunggu rumah tu siap, lepas tu dia identify berapa lama tangguh tu, baru dia akan total kira berapa developer kena compensate orang City tu tadi. Oh, so maksudnya kalau orang tu macam dah keluar rumah kan, dia sewa rumah, lain okey tak tak okey. Sangkut sikit. Katakan orang tu sewa rumah, Okay. katakan orang tu sewa rumah juga kan, RM1,000 sebulan kan, lepas tu dia nak bayar rumah lagi, tapi rumah dia tak siap. So dua benda nak kena bayar. So maksudnya developer kena tunggu sampai rumah tu siap baru developer boleh bayar ke, ataupun di setiap bulan developer akan tanggung bayaran tu? Dia yang Faham pertama daripada tadi. Maksudnya Siti walaupun rumah dia tak siap lagi, ikutkan dia dah boleh pindah masuk kan, tapi Siti still kena bayar sewa rumah dia, Siti still kena bayar installment rumah dia. Okay, tapi rumah dia tak siap lagi. Sebab tu kita kena tunggu Siti dah dapat kunci, developer dah deliver rumah tu. Lepas tu baru developer akan identify berapa selama mana rumah tu delay, dan baru dia akan bayar lah. Tapi jangan risau sebab kami dah pernah buat kiraan sebelum ni. Ikutkan kiraan tu macam sebenarnya lebih daripada cuba tunjukkan macam mana nak kira bulanan. Macam nak kira kan? Cuba Izul bagi contoh harga rumah. Cuba bagi harga rumah. Contoh harga rumah tu dalam RM400,000. Okay, katakan RM RM400,000 harga rumah. Okay, delay berapa lama? Delay 6 bulan. Delay selama 6 bulan. Okay, cara nak kira dia kena tengok pada harga rumah ni, kita kalikan dengan 10% interest. Formula. Formula. Okay, harga rumah. Sebab dia kena kira per annum tau. Harga rumah. Formula ni belajar masa form apa? Ke tak ada? Tak ada. Formula ni formula ni memang tak belajar. Formula ni dia ada dalam SMP agreement sebenarnya nanti. So usually interest yang developer kena bayar dekat buyer selama 10% per annum. Okay, 10% harga rumah
kali 10% per annum interest, kalikan dengan berapa hari rumah tu delay. Hari Delay okay. kena ikut hari. Delay period bahagikan dengan 365. Kenapa kena bagi 365? Sebab kalau Sebab kita nak kira per annum. Satu tahun kan ada 365 hari kan. Sebab tu yang ni kena kira hari, yang ni pun kena kira hari lah. Berapa tahun. Contoh tadi Izul kata harga rumah 400k kan. Okay, saya kalikan dengan 10%. Saya kalikan dengan contoh 6 bulan. Untuk senang 6 bulan kali 30 lah. Berapa hari ya? 180. Okay. Kalikan dengan 180 hari bahagikan dengan 365 hari. Okay, cuba kita kira sama-sama. Sekejap. 400,000 kalikan dengan 10% kalikan dengan 180. Okay, ni nampak tak? Nampak ke? Okay, ni kan? So jawapan dia 7.2 million kan? Okay, 7.2 million. Tapi ingat kita kena kalikan dengan 365 hari untuk tempoh per annum tu berapa. So banyak ni lah. Dia dapat Kiranya dapat sebulan. berapa tu? Cuba tulis dekat screen. Okay, sebenarnya Siti dapat 19,000. So total compensation yang Siti akan dapat sebanyak RM19,726. Compensation yang developer akan bayar dia. Sepanjang 6 bulan yang developer lambat bayar tu, ni dah total pampasan yang dia kena bayar dekat pembeli. So kira banyak juga kan, katakan ni baru seorang pembeli. Kan ada ramai dalam satu projek tu kan ada 900 kan. So kira banyak juga lah developer kena bayar. Ikutkan sekarang ni kita nak tengok pada kerugian Siti kan. So katakan yang ini papasan selama 6 bulan. So nak tengok Siti dapat berapa banyak sebulan. Okay, katakan 6 bulan kan kita bagikan selama 6 bulan. So papasan Siti selama sebulan sebanyak 3,000 lah. 3,287. So maksudnya sini kalau per month. Macam tu lah. Okay, jadi sebenarnya lepas tu kalau sebulan dia kena bayar berapa sepatutnya installment? Kalau rumah 400,000 ni saya angkakan dalam 1,700. 1,500 macam tu lah. So kiranya dia boleh balik modal lah ataupun cover dia punya installment ni kan bila dia dapat papasan ni. So kiranya not bad jugalah kalau macam rumah lambat siap kita boleh dapat untung kat sini. Okay, saya kira pakai handphone saya. Kalau Siti buat 100% loan untuk 400k, installment dia sebenarnya dalam 1,500. Installment Siti sebenarnya 1,500 to 1,600 lah. Tapi ini yang Siti kena bayar sebulan. Tapi ikutkan papasan sebenarnya Siti dapat lebih daripada installment dia. Jadi sebenarnya Siti walaupun kena keluar duit banyak pada awal-awal tu, tapi kemudian Siti dapat untung jugalah. So kiranya cerita dia kalau nak untung kat sini kena cari developer yang lambat siap rumah. Betul tak? Tak. So kita dapat untung. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Tak naklah lambat siap kan. Harapnya semua orang pindah cepat. Tapi punya juga sebenarnya nak tengok daripada sudut macam tu. Tapi tak nak lah. Kalau boleh kita tak nak lah projek kita delay. Alright. Kalau katakan kita dah beli rumah tu, kalau eloknya benda-benda macam ni eloknya macam tak jadilah kan. Sebetulnya betul. Bila dia boleh bercakap 2024 lah siap kan. So kita boleh dah duduk rumah tu. Okay. Sebab benda ni pun sebenarnya ikut dalam perjanjian sebenarnya tak boleh lah. Sepatutnya developer kena deliver pada tempoh mana yang diorang janjikan tu. Benda ni cuma wujud sebab kita nak lindungi hak pembeli. Okay, daripada dia bayar bulan-bulanan tapi rumah dia tak siap-siap lagi kan. So rugilah kat Siti. Macam tu lah. Okay, faham. So sekarang time COVID kan. So adakah Asmida rasa most of the project dekat KL ataupun Malaysia ni akan delay ataupun siap on time? Bergantung juga sebab ikutkan sekarang MITI masih kelulusan masih allow certain developer untuk beroperasi. Macam contoh tahun lepas je yang awal-awal tu
masa MCO yang first tu je stop sekejap. Lepas tu So kiranya sekarang ni macam biasa balik kan? sekarang ni even kita dalam tempoh lockdown tapi sebenarnya developer masih continue construction lagi lah. Jadi dan saya rasa sebabkan ini ialah konflik negara, memang tak boleh buat apalah. Jadi yang ini kalau delay sebab COVID, dia tak masuk dalam LED lah. Oh, faham. Okay. So kiranya settle lah kita punya perbincangan pada hari ni kan? Okay. Ke ada lagi? Sebenarnya tak masuk tentang kos. Belum masuk Kos tentang kos lagi. Alright. Betul nak cakap. Sebenarnya So itu yang kos kita ni yang penting. Okay. So tadi ingat tak saya cakap ada 2 agreement kan. Okay, agreement yang first tadi ni SMP agreement dengan loan agreement. Okay. So, tak sebenarnya bila kita beli rumah kan bila dia orang kata beli rumah harga 270,000, sebenarnya kos yang kita nak keluar bukan 270,000 saja, dia lebih daripada itulah. Kenapa lebih daripada itu? Sebab ada 2 agreement yang saya cakap tadi. First thing ialah loan agreement. Okay. Kemudiannya ada SMP agreement. Okay. Jadi bila ada 2 agreement ni, sebenarnya dia ada pecahan kos-kos lain yang Siti nak kena bayar. Yang pertama sekali kita pergi untuk loan agreement, pertama sekali ada bayaran legal fee. Legal fee ni rasa-rasa you tahu tak apa? Kalau translate bahasa Inggeris, fee guaman. Fee guaman. Yuran guaman lah. Jadi pada situ pun kita boleh agak lah legal fee ni untuk apa. Sebenarnya ni ialah yuran guaman untuk bayar lawyer yang prepare agreement kita tu lah. Alright. So kemudiannya ialah Biasanya stamp kalau duty. dekat tangan lawyer ni mesti kena bayar. Betul. Kedua ialah stamp duty. Kenapa stamp duty? Sebab nanti agreement ni kita nak bawa pergi chop dekat LHDN. Okay. Jadi basically ini cukai lah. Cukai untuk chop sah agreement tu. Okay, macam tu. Ketiga pula last sekali dia ada disbursement fee. Okay. Selalunya disbursement fee ni yang kita tak tahu. Sebab disbursement fee ni dia sebenarnya kos-kos remeh. Contoh macam miscellaneous fee lah kita kata. Contohnya macam cost transportation, printing charges, lain-lain yang tak boleh masuk dalam dua ni, dia akan masuk dalam disbursement fee ni lah, kat situ. Okay. Jadi ikutkan sebenarnya disbursement fee ni lawyer ataupun developer dah kena siapkan awal-awal lah, supaya nanti Siti tu tahu berapa banyak kos dia nak keluarkan. Sama juga dengan SMP agreement pun ada 3 benda yang sama. Legal fee, stamp duty dan disbursement. Okay. So sangat penting sebenarnya kita nak tahu bila kita beli rumah, saya dapat harga rumah yang tadi RM300,000 kan. Okay. Sebenarnya ada lagi kos-kos ni semua. So kiranya macam orang macam pelik kan, banyak sangat kos. So ni je lah kos yang kena bayar kan, beli rumah. Betul. Sebenarnya ni je lah. Jadi ilmu untuk orang yang tak pernah beli rumah, kita orang dah ceritakan kat sini. Bila nak beli tu tanya dengan ejen atau dengan developer. Kos ni berapa, kos tu berapa lah. Jadi kita boleh estimate berapa yang kita nak kena keluarkan untuk bayar benda-benda hidden fees ni semua. Okay. So boleh tak list down berapa setiap ataupun berapa persen yang kena bayar ke ataupun berapa ringgit kena bayar? Okay. Banyak tak? Kalau nak tengok berapa kena bayar ni, dia ada percentage dia untuk semua. Contoh sekejap okay, legal fee. Okay. Dia sebenarnya ni agak licin untuk saya terangkan sebab dia ada pengiraan dia sendiri, tapi usually lah legal fee legal fee dalam 6%. Betul je? Tapi tu ikut subsale. Tapi kalau ikut projek, dia orang bagi macam murah sikit lah. Betul.
So nak kata percentage ni pun sebenarnya tak applicable juga sebab macam tadi Zul Ikut kata dia projek macam kan. Ikut projek dengan ikut harga ikut rumah. projek. Dan diikut rate lawyer tu sendiri sebenarnya. Sebab tu kalau kita beli rumah under con, kena refer dengan developer atau dengan ejen berapa kos sekian-sekian lah. So diorang akan disautkan semua berapa benda tu. So kalau katakan rumah tu 300,000, berapa agak-agak kena bayar untuk fee yang agak-agak based on apa yang kami pernah buat sebelum ni, campur 3 ni dia dalam 4K ke 6K. Total 3 ni lah untuk loan. Okay. Kalau yang bawah ni dia kena lain sikit. Okay, stamp duty ni nanti saya cerita kemudian. Kalau legal fee ni pula sama juga. Dia actually dia depends pada rate lawyer tu berapa lah. Selalunya kami based on apa yang kami buat sebelum ni dalam 3,000 ke 4,000. Disbursement ni pula dia selalunya tak mahal pun. Dia dalam beberapa ratus sajalah ataupun mungkin 1K macam tu. Tengok juga. Tengok pada lawyer ataupun developer punya cost lah. Sebab tu penting nak check dulu awal berapa cost ni. Okay, untuk stamp duty ni pula. Stamp duty ni dia tengok pada harga rumah. Ni memang fix kan daripada ni memang fix daripada harga rumah lah. Usually kalau RM 300K ke bawah dia 1%. Betul Rizul? 1% daripada harga rumah. Tapi senang cerita untuk orang yang pertama kali nak beli rumah, kalau rumah dia bawah 300K, yang ni dapat free. Itu antara good news lah. First house. Okay. Kalau tak, boleh check. Dia selalu harga 300K ke bawah, dia 1% daripada harga rumah tu. MOT yang kita nak kena bayar. Tapi MOT ni, minta maaf. Sorry, 1% ialah first 100. 1% ialah first 100K. Okay, kalau RM the next 400K, dia 2%. Okay, tapi ni pening lah. Senang cerita kan, kalau nak cakap harga 300K ni dalam 4,000 something. 4,000 plus. Dia actually 5,000. 5,000. Approaching 5,000 je. Okay. Tapi good news lah kalau untuk orang yang first time nak beli rumah, yang ini kerajaan yang tanggungkan sebenarnya kalau kita beli rumah bawah 300K. Okay, faham. So itu tentang dia punya cost lah. Agak pening sikit sebab banyak. Tapi apa yang kami sarankan ialah bila nak beli rumah tu, make sure check dengan ejen masing-masing berapa cost ni semua. Okay. So biasanya kalau nak beli rumah tu, biasanya lah yang paling wajib ejen tu kena tahu flow dia, bagi tahu kat orang nak beli rumah tu apa yang cost kena keluar. Kalau tak nanti kita terkejut tiba-tiba nak kena bayar ni ke kan, bayar ni. Betul. Orang yang free kan. Itu yang kena tahu tu. Betul. So penting lah kat sini kita kena tahu kalau orang yang baru nak beli rumah, kena tahu proses beli rumah macam ni. So biasanya ni lah kita akan explain dekat ejen. Bukan explain dekat ejen, explain dekat orang nak beli rumah. Dia agak panjang tapi kalau korang memang concentrate, memang korang akan faham lah benda ni. Betul. Ataupun biasanya kalau korang memang berdua je dengan ejen tu memang akan faham. Sebab bila kita berdua je kita akan tanya ni okey ke tak, ni betul ke tak. So biasanya kalau ada soalan tu kita tanya je. Kalau tak faham suruh dia explain sampai faham. Betul. Itulah. So actually kita pun dah habis lah cerita ni. Tapi kalau ada soalan nanti boleh komen kat ruangan soalan. Apa soalan yang melintas, kita akan jawab lah in the next video. So kiranya itu saja untuk hari ni. Harap korang dapat banyak manfaat kat sini. And then kalau katakan ada apa-apa kekurangan dari kita orang, sebab kita orang actually main roughly je kira. Explain katakan macam formula salah lah ke apa ke, ataupun salah kira ke, boleh tunjuk apa yang salah tu. So itu saja daripada kita orang. So ada apa-apa macam kata-kata terakhir tak Asmida?
Tak ada. So mungkin Izzul boleh summarizekan kot. Tapi itulah, kalau rasa macam masih tak clear, masih nak tahu tentang proses ni, boleh contact kita orang, contact kami untuk kami bantulah. Tapi basically macam tu lah, nak katanya proses beli rumah panjang-panjang kita orang cerita ni memang agak complicated, tapi sebenarnya bila dah go through benda tu, dia tak adalah susah sangat, dan especially kalau kita dapat bantuan daripada pihak yang berkenaan, okey je sebenarnya. So jangan takut untuk beli rumah. Then actually kalau korang tengok kan, actually beli rumah baru ni lagi bagus daripada beli rumah yang dah siap. Sebab apa? Orang boleh jimat kos-kos yang lain ataupun kos-kos yang termasuk bila beli rumah, macam kita cerita tu, lawyer fee dengan SMP agreement dengan loan agreement. So kita boleh bayar dapat free lah kat situ. So daripada korang beli subsale, semua kena bayar. Kenapa dapat free tu? Kenapa dapat free? Kenapa dapat free? Sebab biasanya package untuk developer untuk galakkan beli rumah dengan dirham. Oh, so kira kalau beli dengan developer bagi extra free benda-benda tu lah, macam tu? Yes, betul. Kalau beli dengan owner, tak dapat? Tak dapat, sebab dengan owner memang kita akan ikut lawyer punya rate. Tapi kalau dengan under cons, lawyer tu dengan pemaju tu dia dah macam kau team lah. Sebab gitu. Setiap unit lawyer akan dapat persen dia. So bagi murah. Faham. Okay. Okay, itu saja daripada kami. So mungkin in the future kalau korang suka tengok-tengok benda ni, kita akan buat next video. Alright? Okay, kita akan buat lagi lah. Okay. So itu saja. Bye.